dapat kita sama-sama hadir. Saya pun dapat juga, dan saya mohon maaf lambat datang hari ini nah. Di banyak tempat jam hari ini, Masya Allah. Saya kira dah boleh datang dengan cepat sebab saya memandu sendiri hari ini. Bertolak 7.30. Masya Allah. Jam itu, kalau kita mengajar tauhid, jam, traffic jam itu harus. Sebab yang namanya jam itu makhluk. Traffic jam itu makhluk. Kenapa? Sebab ketika qadim sudah ada belum jam itu? Belum ada. Ketika qadim hanya ada Allah. Maka jam itu adalah harus. Harus maksudnya harus berlaku jam, harus tidak berlaku jam. Tetapi kalau dipandang, dilihat dari ilmunya Allah, iradahnya Allah, maka hukumnya wajib jam. Itu yang kita belajar dengan wajib aradi ataupun wajib aridi. Aradi ataupun aridi maksudnya yang mendatang. Asal jam itu harus, tetapi kerana Allah tahu akan jam, Allah yang menentukan jam itu, maka wajib akan berlaku jam. Maka itu namanya wajib aridi ataupun wajib aradi. Kita mengaji ni namanya harus. Hari ini mengaji boleh, tak mengaji pun boleh. Bukan kata datang tak datang ni, bukan. Ni cerita mengaji itu. Sebab ia makhluk. Kalau mengaji hari ini, ya boleh berlaku. Kalau tak mengaji pun tak juga. Kerana itu makhluk. Tetapi dipandang pada ilmu Allah, Allah tahu pada 25 hari bulan 5 ni kita akan mengaji di sini Shah Alam, di Dewan ini. Kan biasa dekat Dewan sana. Dan Allah mahu untuk kita mengaji di sini ketika ini. Kak Ajah Zuraidah duduk paling depan sekali. Syekh kita duduk paling depan sekali. Abang ngaji pakai baju biru hari ini. Siapa yang tentukan itu? Allah. Bila Allah tentukan sejak qadim, maka berlaku baju biru dan baju hitam hari ini itu wajib kerana Allah sudah tentukan. Walaupun pakai baju biru, pakai baju hitam dan pakai baju biru, itu harus. Kerana ilmunya Allah, Allah sudah tentukan dia akan bertukar jadi wajib aridi atau wajib aradi. Boleh ya? Mati, meninggal, itu harus. Sebab dia makhluk. Boleh meninggal, boleh tidak meninggal. Tapi ada tak orang yang tak meninggal? Tak ada. Kerana itu mesti wajib dia meninggal. Wajib tu namanya wajib aridi ataupun wajib aradi. Walaupun mati tu asalnya apa? Bukan wajib, tapi harus kerana dia makhluk. Baik, kalau ada orang tak meninggal, itu namanya mustahil aradi ataupun mustahil aridi. Boleh? Itulah yang kita belajar selama ni, kita bawa dalam kehidupan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sedikit lagi. Nanti baru kita masuk tajuk qudrah. Saya ingat kita berhenti hari itu di Dewan tu tajuk qudrah. Baik. Allah supaya kita mantap ya. Kita ulang sedikit. Allah mempunyai sifat-sifat yang layak ataupun nama lain sifat yang wajib ataupun nama lain sifat kesempurnaan baginya. Banyak mana tu? Tak terhitung banyaknya. Inilah yang kita sebut dengan kita tahu dan kita beriman secara ijmal ataupun ijmali.
Kalau dalam mengaji usul akidah, ulang-ulang tak apa. Sebab bila kita makin ulang tu makin dia tetap, bila makin tetap makin tahqiq. Idza takarrara taqarrara wa idza taqarrara tahaqqaqa. Begitu juga bila kita spesifikkan, ni ulama usuluddin kata 20 yang wajib berdasarkan Al-Quran, hadis. Nah, lalu mereka pun ambil kesimpulan yang banyak-banyak tadi tu sifat kesempurnaan Allah. Cukuplah kalau kita tahu 20 sifat, tak tahu hukumnya berdosa. Inilah namanya tahu dan beriman secara tafsil ataupun tafsili. Pada masa yang sama, tak mungkinlah Allah bersifat dengan sifat yang tidak layak atasnya, ataupun yang dipanggil sifat mustahil. Tak mungkin sifat kekurangan tu, sebab Allah Maha Sempurna. Berapa banyak sifat yang tak layak tu, tak terhitung banyaknya yang tak layak bagi Allah tu. Itulah kita panggil tahu dan beriman secara ijmal ataupun ijmali. Tapi bila ulama tentukan 20 sifat, alhamdulillah. Lebih daripada 20 ni tak wajib, maksudnya tak berdosalah kita kalau tak banyak sangat. Nah, 20 sifat ni pun kadang-kadang nak memahaminya itu bukan senang. Nah, tapi kena mujahadah. Inilah yang disebut sebagai tahu dan beriman secara tafsil ataupun tafsili. Nah, jadi bila kita sebut 20 sifat, kenapa 20 sifat? Maka dijawab 20 sifat ini syarat ketuhanan. Nak jadi Tuhan kena ada 20 sifat ini. Syaratul uluhiyah. Yang kedua, kalau kita tahu 20 sifat ini cukup, sebab ini dipanggil induk ataupun ibu sifat. Sifat-sifat core, sifat-sifat yang penting, dipanggil ummahatus sifat. Ini tak ada dalam buku kita, ada nota. Ini akan ada pada buku baru nanti. Baik. Bila kita tahu itu, maka sampai satu kesimpulan namanya simpulan iman, aqaidul iman. Aqaidul iman itu apa? Bukan rukun iman, simpulan iman. Kalau kita tahu ini, maka iman kita tersimpul. Bila tersimpul jadi kuat iman kita tu. Kalau tak tahu, bahaya. Nanti boleh mengatakan Allah seperti makhluk, walaupun bagus solatnya, bagus sedekahnya, qiyamul lailnya bagus, tapi dia belum kenal Allah. Takut bila tak kenal Allah, ibadatnya ditolak, tidak diterima. Oleh kerana itu, mesti tahu ni wajib. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat wajib bagi Allah. Tapi diingat, kita sekarang ini cerita tentang apa? Tentang Allah, sifat Allah. Bila sifat Allah ni, kita cerita nak kenal Allah. Kenal Allah melalui sifat. Macam kita jugalah nak kenal orang melalui sifatnya, bukan hanya namanya. Contoh, anak kita nak kahwin, anak perempuan nak kahwin. Minggu lepas saya bagi contoh anak lelaki nak kahwin. Bagi Adil. Kalau ingat lagi, Dewan minggu lepas saya cerita nak kenal Allah itu melalui sifat. Contohnya, ada anak lelaki kita nak kahwin. Anak lelaki, perempuan. Anak perempuan. Bermakna anak lelaki. Anak lelaki kita nak kahwin. Lalu dia bagi tahu dengan umi dia ataupun mama dia, umi, saya ada somebody yang special lah, yang saya nak jadikan dia nak sebut isteri itu segan permaisuri hati saya. Bahasa apa tu? Tu bahasa drama tu kan. Oh, kata mama dia, siapa tu? Kata anak lelaki tadi namanya Jamilah.
Kalau yang mengaji bahasa Arab, jamilah ni maksudnya cantik. Apakah terus mak abah dia terima sebab dia nama cantik tadi tu jamilah? Belum tentu. Kalau hanya sekadar nama, kena tahu perangainya, sifatnya, nah barulah boleh jadi menantu baik ataupun menantu tidak baik. Sama juga hari ini kita ambil contoh anak perempuan pula. Mama, ya, saya ada somebody yang special yang saya harap dapat jadi imam saya. Itu bahasa drama juga tu, banyak drama ini. Imam, mama ni kena faham juga. Jangan dah banyak imam kat masjid. Bukan mama. Imam is to lead my prayer later on. Oh, kalau begitu bapa hang boleh jadi imam. Bukan. Contoh saja ni, contoh. Ni mama ni tak pernah tengok TV. Itu yang dia tak pernah tengok drama tu. Mama nak jadi suami lah. Oh, baik. Siapa nama dia? Kata anak perempuan tadi, namanya Hasan. Hasan. Apa maksud Hasan? Baik. Tadi Jamilah kan, kita banyakkan contoh supaya ingat. Hasan. Hasan maksudnya bagus. Apakah mak aibahnya terus kata, boleh minggu depan kahwin? Sebab apa? Dah Hasan. Hasan kan baik. Tak. Kadang-kadang mak abah pasang dulu somebody untuk investigate who is Hasan. Siapa Hasan ni? Sebulan mak abah dia upah ada 2 orang yang telek siapa Hasan ni. Kenapa? Nak tengok nama ke nak tengok sifat? Nak tengok sifat, sebab itu pentingnya sifat. Sama juga. Jadi kita kenal Allah dengan sifat. Sifat wajib bagi Allah. Ni wajib apa ni? Wajib akal, bukan wajib syarak. Kenapa? Kalau wajib syarak nanti semabul kita. Sifat wajib bagi Allah, lalu kita fikir ini mesti Allah wajib sifat ni padanya. Kalau Allah tak bersifat dengan sifat ini, berdosa Allah. Tak. Sebab wajib ini bukan wajib syarak. Wajib syarak, itu yang ada pahala dosa. Pahala dosa ni bukan melibatkan Allah, kerana Allah bukan mukallaf, kita yang mukallaf. Jadi ini wajib apa? Wajib akal. Akal tak boleh terima kalau tidak ada. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Mesti ada 20 sifat. Sifat yang mustahil atasnya 20 sifat, lawan yang 20 tadi. Maka sifat yang harus baginya 1. Ingat yang harus tadi bukan hanya 1. Nah, itu satu kumpulan, tapi contohnya banyak sangat. Baik, itu semuanya 41 sifat. Tak lengkap kalau kita tak bicarakan tentang Rasul. Sebab kalimah syahadah tu 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka wajib kita cerita tentang Rasul juga. Sifat wajib bagi mereka berapa? 4. Ini secara tafsil. Secara ijmal banyak. Sifat mustahil atas mereka 4. Sifat harus bagi mereka 1, iaitu bersifat dengan sifat-sifat manusiawi. Maka semuanya 9 campur 41 campur 9, 50 sifat. Tu namanya simpulan iman. Boleh ya? Baik. Sifat-sifat yang wajib itu kita nak attachkan dia pada Allah. Apa hukumnya? Maksudnya sifat wajib tadi itu apa hukum? Kita nak hukumkan sifat ni pada Allah. Maka hukum akal ada 3. Wujub, mesti. Istihalah, tak mungkin. Jawaz, boleh. Maka akal lah yang jadi peranan menjadi neraca hukum tadi. Akal. Contoh ya, ini sifat wajib. Letak dalam timbangan neraca hukum akal. Maka akal akan bagi tahu 3 jawapan je. Wujub, mesti. Istihalah, tak boleh, tak mungkin. Jawaz,
Itu boleh jadi. Jadi akal bila tengok ini, akal kata wujub. Maka kesimpulan hukumnya wujubul wajibat. Wajiblah, mestinya sifat-sifat wajib ini pada Allah. Yang kita nak hukumkan ini sifat, bukan hukum Allah. Kalau nak hukumkan Allah, boleh juga. Maka Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat ini, boleh juga. Kedua-duanya hukum apa? Akal. Yang kedua, sifat mustahil tu. Kita nak kata pada Allah, boleh ke Allah bersifat dengan lemah, mati, jahil? Akal kata tak boleh. Itu namanya istihalah. Maka kesimpulan hukumnya istihalatul mustahilat. Perkara-perkara yang harus memberi makan pada manusia, menghantar pada Nabi dan Rasul, menjadikan seseorang itu lelaki ke perempuan ke, mengaji macam ni, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Nah, itu wajib tak bagi Allah? Tak. Mustahil tak Allah boleh buat tu? Tak, Allah mesti boleh buat. Maka itu harus sahaja Allah jadikan kita perempuan, Allah nak jadikan lelaki, boleh. Mengaji macam ni. Ada yang faham ni, ada yang tak faham. Itu terpulang pada Allah. Nah, jadi itu jawaz. Maka jawazul jaizat. Inilah kesimpulan kalau kita bicara tentang Allah. Kesimpulan belajar sifat 20 inilah dia. Ya, itu namanya kesimpulan hukum sifat. Sebab ada yang namanya hukum akal. Hukum akal 3. Apa dia? Wujub, mesti. Yang kedua istihalah. Yang ketiga jawaz. Akal hukum, tadi hukum akal, akal menghukum. Maka akal hukum dia beza ya. Satu hukum akal. Yang kedua akal hukum. Akal hukum maksud yang dihukumkan oleh akal. Bila akal menghukum wujub, maka perkara itu jadi wajib. Bila akal hukumkan istihalah, maka perkara itu jadi mustahil. Bila akal katakan ini jawaz, maka perkara yang dihukumkan itu menjadi jaiz. Baik. Wujud yang wujudi dengan amrun i'tibari. Ini memang kita ulang-ulang. Saya sengaja ulang ni. Sebab bagi kita faham elok. Sebab kadang-kadang ulang pun tak faham lagi. Tak mengapa. Itulah proses belajar. Ini kalau saya cerita ni, lepas 5 minit kita buat kuis. Agak-agak berapa orang boleh lulus? Tak berani angkat tangan. Kenapa? Benda ini memang benda yang cepat lupa. Iblis, syaitan tak suka kita memahami benda akidah ni dengan baik. Tapi benda inilah yang mahal. Kerana itu kita bersungguh-sungguh ya. Tak ada apa. Tak apa. Boleh. Baik. Jadi mengaji sifat 20 kena sabar banyak-banyak. Sebab ilmu ni mahal. Siapa yang boleh kuasai, dia boleh rasa dirinya sendiri, sedap tak sedap, manis tak manis. Sebab ilmu ni nanti bawa pada kita i'tiqad. Baik. Sifat 20 itu terdiri daripada sifat nafsiyah, wujud, sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, dan sifat ma'nawiyah. Mana satu yang wujudi, mana satu yang amrun i'tibari. Yang wujudi diingat hanyalah sifat ma'ani. Kenapa kena tahu ini sifat wujudi? Sebab nanti kita belajar satu tajuk penting yang namanya ta'alluq. Lalu kita akan terus faham. Sifat yang ada ta'alluq, yang ada kerja, hanyalah sifat ma'ani.
Kerana sifat ini ada dirinya, wujudi. Contoh, saya ada kat sini, bolehlah saya buat kerja. Cuba saya tak ada dekat sini, boleh buat kerja tak? Tak. Itu namanya ambil mudah-mudah faham. Adapun sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah bukan wujudi, tapi amrun i'tibari. Ataupun nama lain thubuti. Ni siapa yang dah advance bolehlah tu. Tapi buat masa ni kalau belum lagi menguasai, ingat dulu amrun i'tibari. Amrun i'tibari tu amrun perkara, i'tibari akal, bukan nada pun, tak boleh dipegang, tak boleh sentuh. Sebab ia bukan ada. Kalau dia ada baru boleh. Baik. Kenapa wujudi tadi penting? Sebab nak tahu tentang ta'alluq hanyalah melibatkan sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani itu ada berapa? Ada 7. Yang ada ta'alluqnya hanya 6. Berpasangan. Apa pasangannya? Qudrah dengan iradah, sama dengan basar, ilmu dengan kalam. Agak-agak kalau tak ada warna biru, hijau, ungu, boleh jawab tak tadi? Boleh. Ni kan ada warna. Itulah mengaji zaman sekarang ni, Masya Allah. Macam orang kata nasi dah ada kat depan ni, speed apa orang panggil? Suap saja. Mau tak mau je. Dulu mengaji dekat pondok, mana ada LCD macam ni? Mana ada warna-warna macam ni? Ini, kerana itu kemudahan dah tersedia, belajar pun dah lebih mudah. Kita je lah belajar tak belajar, nak tak nak tu je. Jadi rajin-rajinlah belajar. Terutama sekali ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib ada berapa? 3. Satu ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah ataupun ilmu usuluddin. Yang kedua ilmu fiqh. Itu yang solat, zakat, puasa, haji itu menutup aurat. Yang ketiga ilmu tasawuf. Itu kena. Kalau tak mengaji 3 ilmu ni, dalam kubur nanti takut tak lepas. Kalau tak pandai PowerPoint presentation, tak mengapa. Jangan risau, dalam kubur tak ditanya. Kalau tak pandai memasak, tak mengapa. Tapi orang perempuan kena pandai masak lah. Kalau tak pandai driving, tak mengapa. Grab ada. Maaf saya tersebut. Jangan, kalau boleh jangan sebut, sebab jangan mempromot. Tapi tak mengapa, nak buat macam mana kan? Kalau tak pandai buat kek lapis Sarawak, senang. Kat mana kedai ada? Kat sini kat aja. Ada? Kat mana tu? Jangan order saya, tak. Saya jarang balik. Dekat Semenanjung ni kat mana? Ada? Section? Nanti mempromot lagi. Yang pastinya ada kat sini kan? Sebab orang Semenanjung dah ramai yang belajar cara buat kek Sarawak. Tapi ada rahsianya. Antara rahsianya, kita tinggalkan dulu sifat 20 ya. Cerita kek sekejap. Antara rahsianya ialah dikukus, bukan di oven. Kalau oven ke? Yang bakar-bakar tu, bakar. Saya tak pernah buat kek, biskut pun tak pernah. Makan pandai saya.
Saya lihat kakak saya buat. Yang paling bagus pakai kukus tapi sabar betul-betul. Ya Allah. Kalau buat kek lapis Tun Razak namanya. Itu kek yang paling saya suka dalam dunia. Kek lapis Sarawak tapi namanya kek Tun Razak. Kek Tun Razak tu dia buat layer banyak. Coklat kuning tu apa tak tahu. Coklat kuning, ya Allah. Nak tunggu tu buat dua coklat, tunggu tutup. Dah keras, baru layer kuning, tunggu. Sabarnya ya Allah. Kalau belajar sifat ma'ani dah khatam. Tunggu ni belum tentu lagi. Sampai kakak saya macam ni. Daripada kecil saya tengok dia mewarisi ilmu tu daripada almarhumah mak saya. Apa yang saya nak cerita ya? Apa kaitan dengan kek tadi tu? Saya nak cerita apa tadi Kak Ajah? Tu yang bahaya cerita sifat 20 masuk kek ni. Apa poin saya tadi? Belajar. Belajar. Tu ya? Baik. Sifat ma'ani belajar, maksud saya belajar. Maksudnya kadang tuan-tuan, Kak Ajah, Mak Ajah, Datuk Datin, sekarang ni mudah sangat. Tak payahlah nak pok lagi telur, masuk lagi mentega, masuk lagi pewarna, masuk flavor. Pergi section 14. Tak payah belajar nak kek tu. Main tunjuk je, saya nak tu bagi 5. Tu dia 5. Tu yang kata mudah tadi tu. Nak makan kek Sarawak, tak payah nak empuk telur kuningnya, nak asingkan dengan macam-macam lah. Saya tengok kak saya buat, ya Allah, baking powdernya, tak payah, senang sangat. Apa? Pergi section apa tadi? Mempromot lagi ni 14, pergi je beli. Tapi ada tapinya tadi tu, rasanya beza ya. Sebab kalau yang dibuat sendiri tak sama dengan yang dibuat untuk jual ya. Sebab itu ada kek Sarawak yang harganya beratus, 100 lebih. Memanglah tak sama dengan yang RM15. Sama je saiznya, tapi tentulah yang itu lebih mantap. Sama juga kita. Sama mengaji, tapi orang ni lebih mantap ilmunya. Poin saya tadi, senang sangat zaman sekarang mengaji. Tengok semua dah ada ni. Tinggal mau tak mau mengaji. Sepatutnya lebih alim kita ni. Sebab mengaji ni berapa minit dah banyak tajuk kita cover. Kalau mengaji di pondok belum tentu. Kita dhabit satu baris tu 3 baris, wallahu a'lam, 2 jam. Apa 3 baris? Tu ya. Maksud saya begini, kemudahan dah ada sebegini, maka kita ambil opportunity untuk kita mengaji. Baik, tambah macam ni tadi ni. Kita buat lagi inisiatif nak tahu sifat ma'ani, biar dia ada pay pasangan dia tu. Bagi lagi warna, biru sama biru, hijau sama hijau, ungu sama ungu. Nak bagi faham tu. Jadi qudrah, apa dia ta'alluqnya? Berkuasa menjadikan, mematikan, iradah menentukan, sama mendengar, basar melihat, ilmu mengetahui, kalam berkata-kata, perbuatan ataupun samaratus sifah, itulah yang disebut dengan ta'alluq. Sebab itulah nanti sifat sama ni kita terjemah dengan pendengar untuk membezakan dengan mendengar. Walaupun terjemahan tu agak pelik sedikit tapi tepat. Jadi dengan adanya sifat sama pendengar, maka Allah mendengar dengannya. Basar kita tak terjemah melihat tapi terjemah pelihat. Nak beza sifat dengan samaratus sifat. Kalau sifat yang berdiri pada zat, sifatun wujudiyatun qaimatun
bidzat. Dia berdiri pada zat. Maka ini tak berdiri pada zat. Ini namanya apa? Amrun i'tibari. Baik. Itulah yang penting. Saya tutup dulu. Mari kita test sekejap, tutup sekejap ya. Baik. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang layak itu tak terkira banyaknya. Itu namanya kita tahu dan beriman secara ijmal ataupun ijmali. Once kita bubuh nombor tu, sifat wajib Allah itu ada 20, kata ulama-ulama usuluddin. Kita tahu dan mengetahuinya secara apa tu? Tafsil ataupun tafsili. Sama juga sifat-sifat yang tak layak bagi Allah itu terlalu banyaklah. Kita tahu begitu dan beriman begitu, namanya secara ijmal ataupun ijmali. Yang mustahil atas Allah itu 20 sifat, itu namanya secara tafsil atau tafsili. Dalam 20 sifat ini, ulama pecahkan kepada 4 kategori sifat. 1 namanya nafsiyah, 2 namanya salbiyah, 3 namanya ma'ani, 4 namanya, boleh tak kalau saya sebut maknawiyah dulu, kemudian ma'ani, kemudian salbiyah, kemudian nafsiyah, boleh tak? Jawabnya boleh. Sebab susunan itu bukan dalam Quran, bukan dalam hadis, itu perkara ijtihadi. Ijtihadi itu up to you. Tapi janganlah kita buat lagi yang baru. Sebab ulama buat tu memang sudah secara ta'akuli, secara reasoning, ada reason dekat situ tu. Kalau kita buat pelik, memang pelik. Sebab nak buat boleh, tapi you have to what? To explain why you arrange in that manner. Kenapa? Tak payah lagi, ikut je ulama. Sebab memang ada sebabnya tu. Wujud dulu, baru pidam, baqa, cantik sebegitu tu. Susunan itu namanya susunan secara ta'akuli, bukan secara haqiqi, bukan secara wiqa'i ataupun wuqu'i. Sebab secara hakikatnya tidak ada sifat ini datang dulu daripada sifat ini, tak. Tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Tidak ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20, tak. Itu secara ijtihadi, secara ta'akuli. Hakikatnya sifat semuanya ini tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Kerana semua sifat ini adalah qadim. Adalah apa? Qadim. Apa maksud qadim? Tidak ada mula. Secara hakikatnya tidak ada mula sebab qadim. Tapi kita ikut susunan ulama. Baik. Dalam 4 kategori sifat ini, ada satu sifat yang betul-betul ada dirinya, yang disebut dengan nama wujudi. Sifat itu sifat apa tu? Ma'ani. Adapun lain daripada sifat ma'ani ini, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, bukan wujudi, bukan ada dirinya, tapi boleh diterima dalam akal, dalam zihin. Itu namanya amrun i'tibari. Baik, last dalam bincang ni, tapi belum balik lagi ni. Last, kenapa kita kena tahu ada sifat yang wujudi, ada sifat amrun i'tibari? Jawabnya satu je. Kerana jawapan dia ta'alluq untuk kita tahu sifat mana yang ada kerja, ada function. Sifat apa? Hanyalah sifat ma'ani. Kenapa? Sebab dirinya ada. Apa dirinya ada tu? Istilahnya wujudi. Boleh tu? Baik. Mari kita lihat secara laju. Sifat wujud, sifat ini sudah kita minggu lepas kan Kak Ajah? Sudah, kita lalulah. Tak jadi. Tapi nampak hari ini ada lagi nampak muka-muka baru ni.
patah balik. Nah, 2 tahun pusing yang ni saja. Tak apa, tak apa. Kalau kita memang tahu, bertambah kuat daripada khatam, tapi cuba cerita sikit. Wujud Allah tu wujud apa? Wujud apa? Tak tahu. Kita paling kurang kata wujud zati, wujud yang zat, tidak ada dulu, tidak ada kemudian, tidak ada yang mengadakannya. Itu pun dah cukup baik. Wujud ini merujuk kepada zat. Sebab itu ada zat, adalah ada. Tidak ada zat, tidak ada. Tapi ada ni kategorinya bukan wujudi ya. Ada ni kategori apa? Amrun sebab kita cerita sifat apa ni? Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu amrun i'tibari. Jadi ada itu bukan ada. Ada itu bukan ada, maksud saya wujud ada tu kategorinya bukan ada, bukan wujudi, tapi amrun karena itu sifat ada itu dia tak boleh merujuk pada yang lain, hanya kepada zat. Adanya remote ini, ni baru kita boleh kata ada sifatnya. Kalau saya tak bawa remote ni tadi, boleh tak kita kata ada? Tak boleh. Ayah kita yang dah meninggal lama dah, mudah-mudahan Allah rahmati. Kalau kita mengaji macam ni niatlah, ya Allah, semoga pahala saya hadir majlis ilmu pagi ni juga dapat manfaat mak ayah saya, niatkan. Tu ya. Kalau kita bersedekah pun begitu. Di dalam kitab As-Silah, Al-Birru Was-Silah, nama kitab tu. Al-Birru, buat baik. Was-Silah, menyambungkan tali silaturahim. Karangan Al-Imam Ibnul Jauzi. Ada 2 orang imam, hampir-hampir sama. Satu disebut Al-Imam Ibnul Qayyim, satu lagi Imam Ibnul Jauzi. Imam yang saya nak sebut ni Imam Ibnul Jauzi. Beliau meninggal pada kurun yang ke-6, 576 lebih kurang begitu, ataupun 67, maksudnya 500, kurun yang ke-6. Beliau sebut begini, untuk seseorang berbakti kepada mak ayahnya, hidup baik, meninggal baik dah kedua-duanya, dari segi doa, kalau dia berdoa setiap kali lepas solat sekali, maka itu sudah dianggap berbakti kepada kedua orang tua. Maksud lepas solat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baca 5 kali. Bila tu? Subuh sekali lepas solat, pagi, lohor sekali, asar, maghrib, isyak, 5 kali. Cukup. Maksudnya kalau tak baca waktu lain pun, lepas solat baca 5 kali, itu sudah dianggap anak yang baik, berbakti pada kedua orang tuanya. Kenapa tu? Sebab dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang nasihat Luqman Al-Hakim. Beliau bukan Nabi, tapi seorang ahli hikmah. Ketika nasihat kepada anaknya, lalu nasihat ini Allah Azza wa Jalla kekalkan dalam Al-Quran. Memang Al-Quran datang daripada Allah. Allah menyebutkan anishkurli wali walidaik. Anishkurli, hendaklah kamu bersyukur padaku, kata Allah, wali walidaik, dan kedua orang tuamu. Ini nak tunjuk kedudukan orang tua ni sangat tinggi. Sebab Allah suruh bersyukur nikmat yang datang daripadanya, terus immediately lepas tu bersyukur kepada kedua orang tuanya, especially mak
yang mengandung, yang mengasuh, menyusukan, kemudian yang mendidik, especially mak. Sebab itu mak tu memang lebih daripada pak lagi. Baik, persoalan ini bersyukur pada Allah, terus bersyukur pada kedua orang tua. Nak tunjuknya tinggi martabat orang tua ni, sangat tinggi. Nah, antara cara bersyukur, antara caranya khidmat, bagi makan, pakaian, bagi perubatan, semua itu tak apa. Kita nak ambil yang satu tempat, satu sudut, iaitu mendoakan kedua orang tua. Apa doanya? Doa tadi tu, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku ketika kecil. Baik. Bersyukur pada Allah banyak caranya. Kata ulama, antaranya dengan kita melafazkan alhamdulillah, bersyukur dengan hati. Satu lagi perbuatan. Salah satu perbuatan untuk syukur pada Allah, solat. Baik. Solat sehari semalam ada berapa? 5. Kerana itulah kata ulama, bersyukur kepada Allah dengan solat 5 kali. Jangan 4. Siapa yang 4 tu, itu tertinggal subuh lah tu. Itu nah. Kalau begitu, maka mensyukuri mak dan ayah juga kena 5 juga. Iaitu bila doa tadi, doa 5 kali. Maksud setiap kali lepas solat jangan tinggal. Boleh? Cuma saya nak peringatkan sedikit, kalau baca doa ni sebut dengan tepat. Rabbighfirli waliwalidayya, atau Rabbighfirli dhunubi pun boleh. Kalau tidak, cukup Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Ampun apa? Mesti dosa. Waliwalidayya, itu yang saya nak ingatkan. Jangan baca waliwalidayya, dia kena panjang. Waliwalidayya. Cuba sama-sama ikut saya ya. Rabbighfirli waliwalidayya. Barulah kedua orang tua aku. Jangan baca waliwalidayya, jangan. Ya, itu tidak tepat. Baik. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebahagian ulama kata begini, sebahagian. Paling bagus tadi kan selepas solat. Tadi kan selepas solat. Paling bagus lepas azan kita doa pada mak kita 5 kali. Mak ayah. Selepas azan ni, tadi lepas solat sekali. Lepas azan begini. La ilaha illallah. Itu azan tu. Ya, sebab itu kalau orang azan jangan bersembang. Dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi disebut, juga di dalam kitab Mukhtasar Tazkirah Al-Qurtubi, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan dalam kitab yang lain juga Syekh Al-Malibari, Zainuddin Al-Malibari, beliau sebut dalam kitab Nasaihul Ibad, bukan, dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau sebut begini, orang yang bersembang-sembang ketika azan ditakuti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dan ditakuti dia tidak dapat sebut la ilaha illallah ketika meninggal. Dalam kitab tadi tu, Tazkirah Al-Qurtubi tadi tu, ada ditulis satu tajuk. Tajuknya sekilo 2 ringgit. Tajuk tu sekilo 2 ringgit. Kenapa? Maaf, ada orang yang berniaga di pasar. Ketika orang azan, ketika itulah dia menjual barangannya. Baik, orang azan ni sekilo 2 ringgit, sekilo 2 ringgit, sekilo 2 ringgit.
Ketika dia nak meninggal, orang talqinkan, Haji, la ilaha illallah. Tapi kalau talqin jangan sebut Haji lagi. Kalau talqin orang, precise terus. Jangan, Haji Mat, sihatkah? Jangan. Takut nanti dia jawab, sihatkah? Dia pun meninggal. Jangan. Itu sangat crucial. Terus direct saja. Malah ulama kata tak perlu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak. Itu sangat crucial waktu tu. Terus direct. La ilaha illallah. Ikut Ji, jangan. Nanti dia menyebut ikut Ji, dia pun meninggal. Kita nak dia sebut yang dia dengar tu. Tapi kalau orang itu macam tadi tu, orang azan sekilo RM2, dia meninggal nanti sekilo RM2. Meninggal. Itu dah, jaga. Jangan bersembang waktu bercakap waktu orang azan. Kenapa? Apa rahsianya dengan husnul khatimah tadi itu? Sebab kan di akhir azan disebut apa tadi? La ilaha illallah. Kan akhir azan kan? Itu kita jawab juga tu, la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhirnya azan itu dengan kalimah tauhid, berakhirnya hidup kita juga dengan kalimah tauhid. Nabi sebut, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Mudah-mudahan kita dapat sebut la ilaha illallah. Salah satu usaha untuk kita dapat sebut kalimah la ilaha illallah, salah satu usaha, kena banyak kali sebut. Sebab apa yang disebut itu yang disebut kemudian. Maaf ya, kalau terlanggar batu kita sebut apa? Orang yang banyak bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang banyak sebut Allah. Orang yang banyak sebut mak engkau, mak orang disebutnya. Banyaklah sebut la ilaha illallah, terkejut la ilaha illallah. Ni mak engkau, kenapa mak orang? Tu. Sama juga nak meninggal nanti, kalau kita banyak sebut la ilaha illallah, itulah yang terbaik, dapat menolong. Sampai guru kita bagi ijazah amal, sebut la ilaha illallah ni 1000 kali. Siapa yang nak mengamalkannya silakan. Ini bukan datang daripada Nabi, tapi tidak juga Nabi melarang. Maka untuk kita istiqamah, kata ulama, tidak mengapa. 1000, siapa yang dapat kuat 2000, 3000, silakan untuk kita istiqamah. Kalau kami memang dapat ijazah daripada Baba Abdul Aziz rahimahullah, beliau ijazahkan kami la ilaha illallah 1000 kali. Kalau tuan-tuan nak ijazah tu, bolehlah, silalah beramal la ilaha illallah. Itu nah. Untuk orang yang baru mula, cara baca la ilaha illallahnya begini. La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Berhenti. La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Berhenti. Dua-dua tu yang paling bagus. Mana? Itu lebih sedap. Tapi kalau nak terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, boleh, tak mengapa. Tapi itu cara berzikir, bukan sebarang, kena merujuk pada orang yang ahli dalam zikirnya juga. Baik. Selepas azan, la ilaha illallah, salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Panjang sangat, ambil yang ringan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis baru baca doa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama al-mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baru kita doa 5 kali. Rabbi ghafirli wa liwalidayya, Rabbi ghafirli wa liwalidayya, Rabbi ghafirli wa liwalidayya, Rabbi ghafirli wa liwalidayya, Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Barulah warhamhuma kama rabbayani saghira. Boleh? Ini bagus, amalan ni bagus. Bagus ya. Sebab ada hadis yang menyebut mak bapak
terkejut yang dah meninggal dunia. Maqam martabat mereka diangkatkan oleh Allah. Ketika ditanya, kenapa ni? Maka dijawab, anak kamu di dunia mohon keampunan untuk kamu. Itu kalau sekali. Ni kan kita doa berapa kali tadi? Kan setiap solat 5 kali. Setiap azan berapa kali? 5 kali. Banyak tu kan? Lebih banyak lebih bagus. Boleh ya? Itu boleh diamalkan. Lepas azan, baca 5 kali dulu. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. 5. Barulah yang ke-6 sambung warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian solat sunat dan sebagainya. Baik ya. Ada disebutkan, maaf ya, mungkin zaman-zaman muda dulu agresif sampai kecil hati mak ayah, maaf ya, sampai marahlah, sampai meninggallah. Maaf, kemungkinan anak itu dalam kategori, maaf ya, anak derhaka. Sampai mak dia melafazkanlah, kamu bukan anak saya, contoh. Kamu ni, dimarah oleh mak dia pun meninggal. Anak tadi itu membesar, kahwin, contohnya ada anak, dia pun belajar ilmu agama, dia insaf sekarang. Dan dia memang akui, admit, dia memang buat benda tu dengan mak dia. Sekarang dia ada anak dia baik-baik pula tu, bagus-bagus pula tu, dan dia rasa insaf sangat. Ada tak jalan untuk keluar daripada itu? Ada. Jalannya adalah 1, jadi anak yang baik. 2, doa. Tu yang tadi tu, doa tu. Doa banyak-banyak untuk mak. Mudah-mudahan mak kita yang dalam alam barzakh tu mengampunkan kita. Mudah-mudahan Allah Maha Pengampun. Ini kan pula mak. Mudah-mudahan banyak-banyak berdoa. Yang ketiga, kalau boleh ziarah kubur mak. Sebab ada riwayat menyebut siapa yang menziarahi kubur mak ayahnya setiap hari Jumaat, maka dia ditulis kutibalahu birran liwalidai. Dia ditulis anak yang berbakti, yang baik pada kedua orang tuanya. Walaupun hadis ni tak kuat ya. Jadi kalau dekat, ziarah, apa salahnya, baca Quran. Tapi kalau jauh, jangan beli tiket kapal terbang, jangan. Dah di Sarawak kan jauh. Setiap Jumaat balik. Tidak. Caranya doa tadi tu. Tapi kalau kubur dekat-dekat, ziarah. Setiap hari Jumaat bagus. Kalau tak ziarah pun tak apa. Tapi jangan tinggal. Lepas solat tadi berapa kali? Paling kurang sekali. Dan nak tambah lagi lepas azan tadi tu. Baik. Jadi baik, sekarang kita masuk bab qidam. Qidam artinya sedia ada. Artinya. Tapi 4M. Maksud, makna, murad dengan, ingat lagi Kak Azhar? Maksud, makna, murad, mafhum. Mafhumnya tidak. Sebab itu sifat salbiyah, terjemahan paling tepat ternafi, bukan menafi. Tolong diingat ya. Terjemahan paling tepat untuk sifat salbiyah ternafi, bukan menafi. Boleh menafikan, boleh. Sebab semua sifat lain pun menafikan. Contohnya sifat wujud, menafikan tiada. Sifat qudrah, menafikan lemah. Tapi kita cerita tentang sifat dulu. Sifat, bila sebut sifat salbiyah, maksudnya, mafhumnya, maknanya, muradnya ternafi, bukan menafi. Menafi nanti bila dia ada hubungan dengan sifat ma'ani itu. Nanti kita cerita tentang perkataan menafi. Ternafi dulu. Sebab itu perkataan ternafi difahami juga dengan tidak. Bukan menidak, tidak.
Sebab itu kita sebut qidam tidak apa? Tidak ada permulaan. Baqa tidak ada pengakhiran. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tidak, apa maksud tidak? Tidak sama dengan yang baru. Boleh ya? Ibaratun, suatu ibarat ni yang dah mengaji lama ni tahu ni. Bila sebut satu ibarat dia jadi amrun i'tibari. Tentang adami awaliyatil wujud, yang menunjukkan tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Tu je nak cerita tu. Sifat qidam tidak, maksud apa? Tidak ada mula bagi Allah. Allah sudah ada ketika qadim. Saya sebenarnya guna perkataan ketika qadim ni pun tak tepat juga, sebab ketika tu masa tu belum ada ketika qadim, tapi itu paling dekat ya. Baik, kita ada ketika hadith ataupun ketika imkan. Sebab itu kita disebut sebagai mumkin. Boleh? Kita dipanggil mumkin, bukan mungkin, M-U-N-G, bukan. Istilahnya mumkin. Kenapa kita disebut mungkin? Sebab kita ada pada waktu imkan. Nah, ini pada waktu qadim, sebab itu Allah qadim. Kita bukan qadim, kita mumkin. Ataupun kita ni dipanggil hadith. Boleh ya? Nama lain azali. Baik. Kita belum ada ketika ini. Ketika qadim belum ada. Kita baru ada ketika la tu maksudnya sekarang. Boleh? Apa lawan bagi ada permulaan ni? Lawannya baharu. Bukan maksudnya lawannya lama, tak. Baharu ada. Qidam ni sedia ada. Kita baru ada. Sebelum tu kita ada kuliah, tak lepas ni ke ajar. Sekali lagi saya minta untuk izin tambah 10 minit ya. Siapa yang ada urusan jangan rasa segan untuk balik ya. Bukan nak suruh balik ni, tak. Kan pertemuan kita ni pukul 8.30 sampai pukul 10. Siapa yang ada urusan pukul 10 tu jangan rasa bersalah pula. Nak balik silakan. Tapi kami stay sampai pukul 10.10. Boleh ya? Baik. Baharu bukan lawannya lama. Qidam artinya tak ada mula. Tapi kalau baharu ada mula. Bahasa kita mudahnya, baru ada. Dulu tak ada, sedia ada. Bila sedia ada, kita baru ada. Tu nah. Baik. Qidam ini banyak kategori. Tapi yang dimaksudkan di sini qidam haqiqi, iaitu qidam qadim zati dan qadim sifati. Kenapa tu? Sebab ada jenisnya. Qadim sifati, sifat tu tidak ada mula. Kalau qadim zati, sifat itu zat yang tak ada mula. Itu semua kembali pada zat Allah dan sifat Allah. Ini yang dipanggil tadi qadim sifati dengan qadim zati ataupun qadim haqiqi, hanya layak untuk Allah. Adapun qadim idafah dinisbahkan. Ada yang lebih dulu daripada yang lain. Contoh, bapa lebih dulu daripada anak, atok dulu daripada bapa, tok nyang dulu daripada atok. Tu nah. Jadi satu lagi yang melibatkan masa, qadim zamani, iaitu didahului oleh sekurang-kurangnya setahun, lebih kurang setahun, mungkin 2 tahun. Masjid yang sangat barakah ni, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ini tak berapa tahun dah ni kan. Tu maksudnya qadim juga, tapi qadim zamani. Qadim tu hanya layak untuk Allah, tapi kita kalau nak guna untuk makhluk boleh, tapi kita maksudkan masanya tu dulu daripada masa lain. Baik, ini untuk makhluk. Baik. Dalil aqli, jika Allah bukan qadim, maka Allah baharu. Baharu tu makhluk. Maka makhluk memerlukan pencipta yang menciptakan makhluk.
Kalau begitu akan berlaku dua. Satu, daur berpusing-pusing. Satu lagi, tasalsul bersambung-sambung. Kedua-duanya mustahil atas Allah. Ingat tak daurah kitab? Daurah kitab tu maksud apa? Daurah tu berasal perkataan daur. Daur tu ni bulat. Bulat, daur. Jadi orang yang buat daurah berusaha untuk mengkhatamkan kitab ni, baca daripada mula pusing sampai mula balik, sampai habis. Itu maksudnya daurah. Berusaha mengkhatamkan kitab ataupun material itu dalam masa yang singkat. Itu namanya daurah. Kalau talaqi itu lebih panjang lagi. Tapi daurah itu juga talaqi, tapi dalam bentuk yang lebih pendek. Jadi daur berpusing-pusing itu, dia pusing-pusing, dia kembali pada asal. Daripada ni kembali pada asal. Dalam bab ataupun berbicara tentang Allah itu mustahil. Contohnya apa? Daur ada dua musarrah, hanya dua pihak. Tuhan B dijadikan oleh Tuhan A, Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B. Dia dok pusing dua tu lah. Tu namanya daur. Tapi daur yang musarrah. Nah, yang jelas. Apa cuma ada dua je. Tapi ada yang lebih daripada dua. Itu namanya daur mudmar. Yang lebih daripada dua. Contoh, Tuhan C dijadikan oleh Tuhan B. Tuhan B dijadikan oleh Tuhan A. Tuhan A dijadikan oleh Tuhan C. Dia duk main lagu tu lah, tiga tu. Kalau empat, empat lah. Kalau lima, lima lah. Itu mustahil. Siapa satu yang jadi Tuhan sebenarnya? Tak, semua tak jadi Tuhan sebab lemah dijadikan oleh yang di atasnya. Itu daur. Tasalsul ni berangkai-rangkai. Maksud begini, Tuhan H dijadikan oleh Tuhan G, Tuhan G dijadikan oleh Tuhan F, Tuhan F dijadikan Tuhan E, Tuhan E dijadikan oleh Tuhan D, Tuhan D dijadikan oleh Tuhan C, Tuhan C dijadikan oleh Tuhan B, Tuhan B dijadikan oleh Tuhan A, Tuhan A dijadikan oleh A plus, Tuhan A plus dijadikan A minus. Tuan-tuan sambunglah. Itu namanya tasalsul. Tak mungkin Allah begitu. Nah, sebab itu Allah tidak dijadikan, tetapi Allah menjadikan. Boleh ni ulang je ni ulang kaji je ni. Kemudian baqa. Baqa artinya kekal. Mafhumnya 4M. Mafhumnya, maksudnya, maknanya, muradnya tidak. Sebab ternafi tadi tu. Tidak ada pengakhiran. Ternafi ada pengakhiran. Kita ni ada pengakhiran ni sebab semua orang akan meninggal. Cepat lambat, tua muda, sihat tak sihat, kaya miskin, lelaki perempuan, tuan hamba, semua meninggal. Karena itu kita nak meninggal biar husnul khatimah. Itu je kita nak begitu. Antaranya meninggal dengan dalam keadaan kita buat benda baik. Ni buat benda baik lah ni. Mengaji, mengajar, baca Quran dan lain-lain. Baik. Ibaratun. Bila sebut ibaratun, segera kita faham satu ibarat. Sifat ini sifat wujudi ke amrun i'tibari? Amrun an adamil akhiriyati lil wujud, yang menunjukkan tidak ada pengakhiran atau kesudahan bagi wujud Allah. Allah akan ada sampai bila-bila. Kita ada sampai berapa? Mungkin umur 70 tahun. Mungkin umur 60 tahun. Ada yang meninggal aksiden 25 tahun. Kawan kami habis je grade UIA, kena sotong. Sotong apa nama tu yang beracun tu? Gurita ya. Yang itu. Meninggal dia. Itu meninggal tadi tu apa? Meninggal tadi tu harus. Tapi bila dia meninggal betul-betul tu jadi wajib aridi ataupun wajib aradi. Kenapa? Sebab Allah yang tentukan. Dengan ilmu Allah dia akan meninggal. Tu jadi wajib aridi. Kalau dia tidak meninggal, apa disebut tu? Mustahil.
aridi ataupun mustahil aradi. Itu ya. Kita sulam-sulam waktu belajar ni, apa yang kita belajar tu sulam-sulamkan baru kita nampak. Cuba sama-sama jawab ya. Yang ni selalu saya ulang ni. 25 hari bulan 5 2022 kita mengaji di sini kan. Kita dah ditentukan tak untuk mengaji hari ini dengan bilangan sebegini di tempat sebegini ni? Dah ditentukan tak? Sudah. Tu jadi wajib ridi ataupun wajib aradi. Tapi yang itu bukan tu yang saya tanya yang ini. Tadi bukan tu soalannya. Allah menentukan kita berada di sini ni dengan sifat apa? Iradah. Bila Allah tentukan itu qadim, maka ini namanya Allah menentukan untuk kita datang kat sini ni sebelum ada dunia, sebelum ada masjid lagi, tuan-tuan pun tak hadir lagi. Itu namanya Allah tentukan untuk kita berada mengaji sifat 20 di sini, hari ini, dewan ini, masa ini dengan sifat iradah dalam ta'alluq. Ni yang mahal ni. Tanjizi qadim. Sebelum itu, ketentuan itu berdasarkan ilmu. Ni nama 4 serangkai sifat ma'ani, ingat ya. Dengan sifat ilmu Allah tahu yang kita akan mengaji di sini dengan pukul begini, keadaan begini, tempat ini. Allah tahu dengan sifat ilmu. Dan Allah tahu tu dalam ta'alluq suluhi qadim ke tanjizi qadim. Jaga tanjizi qadim. Tidak ada suluhi untuk ilmu. Untuk qudrah ada suluhi, iradah ada suluhi, sama' basar ada suluhi. Tapi ilmu tidak ada suluhi. Apa maksud suluhi? Suluhi sebelum Allah tahu, Allah tak tahu. Mungkin tak? Tak mungkin. Boleh? Here you are. Baru sekarang we are gathering now at this moment, at this place, in this situation. Allah yang adakan kita untuk ada di sini dengan sifat qudrah dalam ta'alluq tanjizi hadith. Tu barulah Masya Allah ilmu tu mai. Semua mai daripada Allah dah. Lagu tu nak abang. Sehingga kita jangan rasa kekuatan diri kita. Jangan kerana kita yang kuat, yang mampu. Tak. Allah yang bagi mampu ni. Allah yang bagi kita hadir. Semuanya kembali pada Allah. Baru kita cerita bab tasawuf. Apa dia? Semua ni datang daripada Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Itu namanya apa? Itu namanya syuhud. Syuhud maksudnya syahadah. Menyaksikan, memandang. Semuanya datang daripada Allah. Maka dalam tasawuf kita belajar al-wahdah fil kasrah. Kasrah tu banyak, wahdah tu satu. Maksud kita ingat Allah yang satu bila memandang yang banyak-banyak ni. Tu namanya al-wahdah fil kasrah. Tengok pokok, daunnya hijau, ada daunnya kuning. Allah semua benda tu. Tengok hujan turun, Allah. Baru ni ada orang hantar satu video dekat Malaysia, tak tahu kat mana, tak ingat saya, hujan. Sebelah sana hujan, sebelah sini tak hujan. Memang dia ambil video tu, terkejut juga orang tu. Memang nampak hujan pun curah-curah sebelah sana tu. Tapi sebelah ni tak, sehingga kereta tu sebelah sini tak hujan, masa hujan. Betul-betul Maha Suci Allah. Tu kan. Siapa yang buat semua tu? Bukan kerana cuaca panas, fotosintesis. Kenapa jadi fotosintesis? Cara hujan yang turun. Lama dah tak belajar sains. Fotosintesis tu tumbuh-tumbuhan tu kan. Ini proses hujan tu.
Memanglah kita belajar begitu, tapi semuanya datang daripada Allah. Everything. Sampai kita bertauhid, tu namanya syuhud. Namanya apa tadi? Al-wahdah fil kathrah. Ada satu namanya al-kathrah fil wahdah. Apa dia? Bila kita ma'rifah tentang Allah, tahu tentang Allah yang satu, yang esa, maka kita tahu semuanya datang daripada Allah. Tu namanya al-kathrah fil wahdah. Tadi al-wahdah, kita tahu tentang Tuhan Allah fil kathrah, dalam banyak makhluk ni. Tapi bila kita belajar tentang Allah, maka kita akan melihat al-kathrah, semua makhluk ini fil wahdah, hanya dalam satu pengenalan kepada Allah yang satu. Itu kita belajar tasawuf. Tapi mesti kita belajar mu'taqad. Mu'taqad yang diiktikadkan. Inilah dia mu'taqad ni yang kita belajar ni. Penting belajar sifat ini. Yang mudrak yang didapati. Itu nama mudrak ni. Kalau idrak, kita beriman, tu cerita lain. Yang mu'taqad ni penting. Iktikad kita ni mu'taqadah, iaitu apa yang kita iktikadkan. Penting. Baik. Maksudnya kewujudan Allah tidak akan sirna, tidak akan berakhir. Mustahil turul adam, lalu binasa Allah, tiadanya Allah, tak mungkin. Kekal Allah, kekal yang hakiki, kekal selama-lamanya. Sebab kekal ada dua. Satu namanya kekal hakiki untuk Allah, satu lagi kekal aradi ataupun ridhi, iaitu Allah yang mengekalkannya dengan sifat qudrah dan iradah. Baik, Allah kekalkan itu dengan sifat qudrah dan iradah ke dengan sifat iradah dan qudrah? Dua-dua betul. Sebab itu ta'aqquli. Jadi kalau kita nak kata qudrah dulu baru iradah, betul. Kenapa? Nampak sekarang tu berlaku qudrah, sebenarnya mengikut iradah. Gitu. Tapi kalau asalnya iradah dulu Allah tentukan, berlaku sekarang qudrah. Boleh? Gitu. Tapi kita dah biasa sebut qudrah dan iradah. Sebab kita nampak tengok dulu ni, baru kita tahu Allah yang tentukan. Boleh? Hari ini kita makan akok. Contoh, makan akok. Pagi tadi makan akok. Kita makan tadi, siapa yang bagi kuasa makan tu? Allah. Dengan sifat apa? Qudrah. Allah dah tentu tak kita makan akok pagi tadi? Ya, dengan sifat Allah apa tentukan? Sifat apa yang Allah tentukan? Sifat qudrah. Sebab itu kita sebut qudrah dan memandang pada apa? Melihat kepada perbuatan tu berlaku dulu, baru kita connectkan dengan daripada mana. Tapi kalau dari segi asal muasalnya, iradah dulu baru qud, itu namanya apa tu? Ta'aqquli, secara akal. Hakikat sebenar-benarnya tidak ada dulu, tidak ada maksudnya sifat, bukan perbuatan tu, sifat. Sifat itu tidak ada dulu, tidak ada kemudian, sebab semuanya adalah apa? Qadim. Baik. Ini ada kekal yang aridhi. Ini 10 ni Allah yang kekalkan. Syurga, neraka, lauhul mahfuz, arash, qalam, kursi, roh, ajibuz zanab, tulang kecil seperti biji sawi di punggung manusia, jasad para anbiya dan syuhada, tak pun binasa. Kenapa? Kerana Allah yang mengekalkannya. Asalnya syurga tu boleh binasa tak? Boleh, sebab dia harus. Neraka boleh binasa tak? Boleh, sebab dia harus, tapi dia kekal nanti. Siapa yang mengekalkannya? Itu namanya radhi atau ridhi. Boleh? Pukul 10.11. Pukul 10.11 sekarang ini. Sikit lagi, mari kita lihat. Ada permulaan, tidak ada kesudahan zat dan sifat Allah. Tidak ada ketika azali, ada permulaan dan ada kesudahan manusia.
Ada permulaan tapi tidak ada kesudahan kerana dikekalkan oleh Allah, syurga dan yang 10 contoh tadi itu. Tapi ada permulaan dan ada kesudahan semua makhluk. Tuan-tuan jangan keliru ya sebenarnya. Yang ini samanya dengan ni sama je. Tapi untuk lebih jelas, ni nombor 2 ni samanya dengan nombor 4 sama je. Kalau nak buat 3 pun boleh, nak buat 4 pun boleh. Boleh. Yang terakhir, dalil akal. Jika Allah binasa, maka ia menafikan sifat qidam. Apa maksud sifat qidam? Tidak ada mula bagi Allah. Bila tidak ada mula bagi Allah, maka tidak ada akhir bagi Allah. Sifat qidam tu wajib tak? Sifat qidam tu wajib tak? Wajib, maksudnya wajib tidak ada mula. Bila wajib tidak ada mula, wajib tidak ada akhir. Gitu. Kita ni ada mula dan ada akhir sebab kita ini mungkin. Apa maksud mungkin? Kita diadakan oleh Allah pada waktu imkan. Satu. Yang kedua, mungkin maksudnya boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Kak Ajah umur berapa tahun? 50 tahun contoh. Mungkin kurang, mungkin lebih. Dulu 51 tahun Kak Ajah ada tak kat dunia ni? Tidak, tu namanya Adam. Sekarang ada tak? Ada, tu namanya wujud. Nanti boleh tak jadi tiada? Boleh, tu namanya apa? Kematian. Maksud Kak Ajah boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Adapun Allah wajib mesti menerima ada, tidak boleh menerima tiada. Tu yang kita cerita tentang baqa. Boleh tu? Cukup dulu. Nanti Kak Ajah dan kita sambung 4 pula nanti supaya kita jangan lama sangat ya. Maksudnya kita akan sambung minggu depan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Siap-siaplah dengan buku sementara menunggu buku yang baru ada ya. Mengaji sifat 20 jangan risau. Kalau guru ulang-ulang betul bukan bermakna lupa, bukan. Sangat ingat. Tapi untuk kebaikan masing-masing. Sebab kadang-kadang yang dah diingat lupa lagi. Tapi yang dah ingat semakin mantap. Hadza